share kat dalam tu, dalam bentuk tu juga, saya kena allow leceh. Jadi saya rasa bila download macam tu, letak kat YouTube, awak nak tengok pun lebih mudah kan? Okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita start kita baca doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insan 'allamahul bayan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah. Amin 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 ya rabbal alamin. Okey. Kita terus pergi pada soalan. Okay, rekod tak lengkap. Sekejap, saya belum buka tapak dia. Ini tapak dia. Mana. Nota. Pula dia punya ni. Mana tapak dia? Aduh. Kan ni ke? Sekejap, ni bukan ni. Mana pula lah benda lahnya. Sekejap. Cikgu tak nampak ke apa ni? Mana rekod tak lengkap? Cikgu mana budak Kelawi dah? Entah. Saya dah bagi link dah. Kelas Cemira mana dia orang? Tak apalah, kita tak apa hentikan. Kalau ni pun dia tak boleh ni kan. Sekejap, tadi mana rekod tak lengkap? Korang pakai ni lah, apa nama dia tu, D5 punya ni. Kalau D5 punya tu, awak boleh terus masuk direct. Tak perlu tunggu saya approve. Aku jatuh pasal korang sini. Sorry. Mana tadi? Kat sini ke? Rekod tak lengkap tu. Okey, sini. Ya ke ni? Macam bukannya kan lain nota saya. Kejap ya. Aduh, mana pula cari tak jumpa. Silibus lama, kompilasi silibus baru. Biasanya ada. Saya yang tak nampak ke apa?
Dua rekod tak lengkap. Bukan tadi. Dia takkan terpadam satu fail. Bukan juga. Sekejap mana cikgu letak ni? Ni kot. Okey, Alhamdulillah jumpa. Astaghfirullahaladzim. Sekejap cikgu rasa cikgu tak kecil ni yang cikgu tak nampak. Okey. Saya ambil ni. Isi. Okey. Okey, ada lagi yang masuk? Mana soalan dia tadi? Soalan dia belum print. Tapi tak apalah. Soalan dia dekat ni. Okey, jadi kita tengok kat sini soalan 5. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok kat sini macam biasa yang saya tekankan pada awak, bila awak buat soalan, yang penting ialah awak tengok dulu yang mula-mula ialah dia suruh kita sediakan apa kan. Dalam soalan ni dia nak penyata mengira modal, penyata untung rugi, okey, juga akaun modal. Taklah, saya nak print juga dah satu page ni. Page. Sepuluh 10 dengan 11. 10, 11. Okey, jadi penyata mengira modal, ingat formula dia? Siapa ingat? Ingat tak penyata mengira modal? Apa dia formula dia? Hello, dah bangun ke belum? Asset tolak liability, cikgu. Ya, asset tolak liability. Respon lah. Okey, terima kasih pada yang respon. Okey, kemudian penyata untung rugi. Macam ni kita nak. Cikgu tak dengar kita orang ke? Ha? Cikgu tak dengar kita orang ke? Ni dengar sekarang? Tadi dah. Oh, tadi dah respon Yelah tuannya dia yang bengong ni. Okey. Penyata untung rugi. Dah asset tolak liability. Okey, asset tolak liability tadi dah. Okey, penyata untung rugi macam ni pula kita nak kira. Modal awal tambah modal tambahan. Tolak ambilan dapat modal akhir. Tolak ambilan, tolak dapat modal dapat. Kita nak cari untung bersih. Kita nak cari untung bersih. Jadi kalau awak tengok modal akhir. Modal akhir Tambah ambilan. Tolak modal awal. Tolak modal tambahan. Okey, kalau misalnya katakanlah awak tak sure lah kan, macam waktu exam sekarang macam apa hari tu cikgu cakap dah lupa kan. Jadi awak buat je balik formula dia ni kan, apa nama dia, sebab kalau awak tengok selama ni kita kira modal akhir, MAK ni mak saya besarkan sikit. Okey, modal akhir macam ni kita nak kira dia, modal awal tambah untung bersih tambah modal tambahan tolak ambilan. Tu formula asal dia. Kan kalau kita buat penyata kewangan milikan tunggal, inilah dia punya formula dia kan. Okey, tapi sekarang ni kita nak kira untung bersih. Jadi
mak ni tak berubah lah. Okey, ambilan ni yang tadi tolak, pindah sini jadi Dan tambah. okey, yang ni tadi positif, pindah sini jadi tolak. Yang ni pun positif, pindah sini jadi tolak. Tolak. Jadi dah untuk bersih. Ni formula dia ya. Cikgu ni sebenarnya nak bagi formula daripada hari tu pun cikgu asyik lupa je. Okey, nantilah cikgu bagi satu, cikgu ni kan ikut kan. Cikgu try terus buat lah lepas kelas ni. Jadi korang yang mana ada printer boleh print. Ada sesiapa ke yang nak ni sebab korang pun dah tak datang sekolah lepas ni kan? Tak. Oh tapi paper account lambat. Sikit Saya bagilah dalam ni dulu. Nanti sekarang dia punya hard copy saya bagi masa paper yang pertama tu korang boleh ambil dekat guard ke apa macam mana boleh? Ke ataupun nanti sekarang saya cuba datang pagi. Korang paper first apa? BM Hello? BM. BM 22 bulan tu? Pagi je lah. Paper 1, paper 2 pagi. Petang rasanya dia jap. Petang ada pukul 2 sampai 4.30. 4.30. Oh 2 sampai pukul 4.30. Okey lah masa tu yang tengah hari tu kan saya cuba datang tengah hari tu dalam pukul 1 ke apa ke. Kita jumpa kejap saya bagilah dia punya formula ni tapi jangan pula korang buat jadi toyol ya. Waktu SPM kan tak pasal pula. Okey itu tadi cara kita nak mengira untung bersih. Okey dan akhir sekali ialah akaun modal. Macam ni kita nak buat akaun modal. Kita kat sini sekejap. Akaun modal tak ada kat sini tapi biasanya kalau akaun modal tu ada orang masuk ke? Akaun modal kalau awak tengok apa tadi? Akaun modal saya buat dia punya format akaun modal kat sini. Cikgu nanti waktu akaun boleh guna pensel. Sebaik-baiknya guna pen. Saya takut nanti kadang kadang-kadang bukan apa yang kacau ni dia punya yang jaga tu. Dia paksa pakai pen. Korang memang praktis selalu pakai pensel je ke? Saya pakai pen 2-3 hari ni. Beberapa hari ni. Sebabnya bukan apa. Satu sebenarnya itu sebenarnya awak punya tahap confident kan. Bila pakai pen. Menambahkan awak punya confident. Lepas tu yang kedua, bila awak salah, awak janganlah beraya awak nak padam ke apa, tak payah. Awak potong sikit je yang bahagian salah. Melainkan satu page memang salah, awak potong je lah semua, tak payah padam. Kalau ataupun satu akaun tu salah, awak potong je lah macam ni. Kan potong. Alhamdulillah. Sebenarnya bila awak padam, Alhamdulillah, sorry bila awak padam sebenarnya dia akan makan masa awak berbanding dengan awak potong. Jadi lebih cepat sebenarnya kalau awak potong. Kat sini saya buat akaun modal kata hidung akaun modal. Katakanlah saya buat kat sini dia punya garisan. Menyemak pula kala-kala ni saya rasa. Jadi tak apalah. Okey, ni seperti biasa tarik. Tarik kena macam biasa lah Sebab dia minta jadi awak kena buat proper. Kecilkan sikit bahagian tarik. Okey. Okey, seperti biasa sebabkan akaun modal ni dia adalah equity jadi maknanya kat sini tambah, kat sini tolak Okey, jangan lupa baki bawah-bawah biasanya memang tempat tambah.
Okay, lepas tu baki hantar bawah, biasanya letak tempat tolak. Okay, kalau macam akaun semasa ada 2 baki BB kan, tapi akaun modal dia jarang ada jadi kat sini. Biasanya memang di sebelah kredit sebab jarang pula ni modal dia sampai jadi negatif. Okay, tak, bukan jarang, saya rasa macam tak pernah lagi jumpa soalan setakat ni lah untuk akaun modal dia negatif. Okay. Lepas tu kalau ada modal tambahan, mana kita nak masuk? Debit ke kredit? Kelas, ni soalan ni. Modal tambahan, mana nak masuk? Modal tambahan, so duit keluar. Bukan duit masuk duit keluar. Awak tengok, bila modal tambahan, adakah modal bertambah ataupun berkurangan? Modal tambah. Kredit. Jadi kita masuk sebelah Kredit. Jadi awak tulis lah kalau dia bawa masuk duit. Awak tulis lah ni kan, bank ke ataupun aset ke. Jangan tulis sini modal tambahan, salah. Okay. Jadi ini untuk modal tambahan. Okey, seterusnya apa lagi? Kalau untung? Kredit. Debit ke kredit? Kredit cikgu. Dekat tempat tambah kan? Untung pun kat sini. Untung bersih. Kalau rugi bersih? Debit. Debit sebelah sini kan sebab modal dia berkurangan. Rugi bersih. Okay. Ni je lah format dia. Okay. Ada apa-apa nak tanya? Boleh setakat ni? Dah ada. Okay. Jadi sekarang ni lepas awak dah buat macam Boleh. tu. Okay. Yang benda yang awak kena buat ialah dia punya maklumat tambahan. Sekejap. Saya ni tadi saya tak ni kan lagi penyata mengira modal. Kita masuk ke? Tak ada Penyata mengira modal, penyata untung rugi dan juga akaun modal. Ke Cikgu Maswani buat kelas dengan diorang? Dayan. Ni Dayan. Dayan siapa? Ada kelas kot. Kelawira lah. Budak Kelawira. Budak Kelawira. Syamimi ni Syamimi ada. Kelas awak yang lain tak ada Syamimi. Abang orang ikut. Kedua orang terlupa nak bangun pagi ke apa tak tahu. Terlupa nak bangun pagi. Okey. Sekejap, mengira modal dia nak penyata mengira modal. Okey, ni lepas tu penyata mengira untung rugi kan dan juga akaun modal. Jadi kita semua kita pakai sebelah sini je lah. Yang belum terima ni saya boleh kan sebab kita nak pakai. Pula shadow ni. Siapa tu? Yang baru masuk tu? Okay. Okey, jadi dan juga akaun modal. Ni semua Jadi dia nak mengira modal, mengira untung rugi dan juga akaun modal. Soalan ni simple je sebenarnya kalau ikutkan kan. Yang ni semua saya hitamkan. Okey, jadi kita tengok kat sini penyata mengira modal. Apa pula mengira modal? Jadi kita tengok dia punya soalan tadi. Okey, dia kata pada 31 Disember, Puan Nani membeli lengkapan 2,500 untuk kegunaan kedai dengan menggunakan wang peribadinya. Okey, jadi kalau awak tengok dia efek kat mana tu? Dia efek tak dekat apa nama dia tadi? Penyata mengira modal. Kelas? Efek. Efek cikgu tu. Efek cikgu. Modal tambahan. Okey, sebab dia modal tambahan kan? Dia modal tambahan sebanyak 2,500 2,500.
2,500. Okey, lepas tu bawah ni pun tadi dia kata bawa masuk lengkapan. Ini pun kita kena tulislah lengkapan 2,500 . Yang kat sini jangan tulis modal tambahan tapi awak tuliskan apa benda yang dibawa masuk. Kalau duit, duit lah. Kalau dibawa masuk aset, aset lah Okey. Okey, ada apa-apa lagi kat sini? Penyata mengira modal. Penyata mengira modal ni ada efek tak? Sebab dia kata dalam soalan ni lengkapan 31 Disember. Lepas tu pada 31 Disember membeli lengkapannya sebanyak 2,500 untuk kegunaan kedai dengan menggunakan wang peribadinya. Okey. Jadi saya rasa kita kena tambahlah kan 6,200 tambah 2,500 masuk lengkapan. Okey, amount dia tadi 6,200 tambah dengan 2,500. Jadi dapat 8,700 betul? Betul. Okey. Okey, jadi yang nombor 1 dah selesai sebab tu saya kata awak buat tapak jadi awak terus boleh terfikir mana nak masuk. Okey, yang kedua, sepanjang tempoh perakaunan berakhir 30 Jun, beliau telah mengambil barang niaga 960 dan mengeluarkan cek sebanyak RM340 untuk kegunaan peribadi. Sepanjang ni dia telah mengambil ni. Ni apa kira apa ni? Apa ni? Sebab dia kata dia mengambil kegunaan keluarga. Soalan nombor 2. Peribadi ambilan. Okay, ni sebenarnya ambilan kan. Jadi kita masukkan dekat sini. Ambilan dia. Okay, dia kata tadi mengambil barang niaga 960. Betul. Inventory berkurang. Okay, lepas tu dia kata cek perniagaan 340. Jadi kita tambahlah kan. Okay, jadi sekejap, dia ni tadi nak berapa bulan? Jadi berapa ni? 1,300 kan? Okay, 1,300. Okay, dah. Seterusnya, okay, nombor 2 dah selesai. Okay, ada efek kat mana lagi tak? Sini tak efek. Inventory go. Inventory biasanya tak efek sebab dia kira yang fizikal. Fizikal ni maknanya apa yang ada kat kedai. Dia satu tunai, bank dengan inventory. Maknanya bila dah bawa balik sebelum-sebelum tu sebab dia kira apa yang ada pada 30 bulan tu kat kedai kan. Jadi maknanya dah diambil kira lah. Okay, kat sini tekan modal, lupa kan, patutnya ada ambilan lah kan. Ambilan. Okay, yang ni tak payah tunjuk jalan kira sebab kita dah tunjuk kat atas. Jadi amount dia ialah 1,300. Tentu je. Okay, setakat ni ada apa-apa nak tanya? Boleh? Okey. Kita pergi pula pada soalan nombor 3. Pada 31 Mac 2020, Puan Nani telah memaklumkan bahawa seorang pelanggan telah muflis dan hutangnya 590 perlu dihapus kira sebagai hutang lapuk. Ni apa ni? Sebenarnya hutang lapuk. Ni maknanya dia tertinggal langsung ni. Okey, jadi macam mana? Ada efek kat mana ni? Hutang lapuk ni efek kat siapa?
Okay, kita tengok satu-satu. Sini ada efek tak? Anatomy model. Tak ABT. Ekang belum terima kan? Ekang belum terima masuk sini kan? Okay, jadi amount asal dia ialah 540. Jadi dia tadi dia punya hutang lapuk dia adalah 590. Jadi kita kena tolak lah. Jadi kita dapat yang belum terima dia berapa ni? 6540 5950 Betul? 5950. Okay, disebabkan nanti sekarang ada PHR Jadi ni saya ni sikit lah. Betul. Saya tambahkan sikit wang dia. Down. Okay, saya masukkan ke dalam sebab dia ada PHR Okay. Sini ada efek tak? Modal akhir ambilan, modal awal tambahan, ada kena-mena dengan hutang lapuk? Tak ada Sini pun ada. Ada. Allah, ni benda ni kenapa ni? Ada. Tak ada kan? Terlebih pula. Betul. Right. Jadi sini pun tak ada efek Kita pergi pula pada ulangan barang niaga kepada pembekal 375 kerana rosak belum direkod dalam mana-mana buku perniagaan. Jadi yang ni efek pada Ulangan belian. ulangan belian. ABB. ABB ulangan belian kalau kita tengok macam tak ada efek kan. Oh. Kita masuk kat sini. Account belum terima. Okay, account belum terima dia. Account belum bayar. 3602. Account belum bayar dia, amount dia sebenarnya 3602. Lepas tu kita tolakkan dengan ulangan barang niaga 375. Jadi dapat 3227. 3227. Very good. Okay. Ini tak ada efek kan sebab pulangan belian dengan tu semua tak ada efek. Sini pun tak ada Okay. Alright, kita pergi pada yang keempat. Inventory pada 30 Jun telah berlaku kesilapan terlebih nilai sebanyak 370 dan hendaklah diperbetulkan. Jadi kalau terlebih kita kena buat apa? Kalau terlebih kita kena buat apa? Tolak. Tolak, pandai. Jangan terlebih pergi tambah lagi berlebih-lebih kan. Masuk mana ni? Ternyata Mira modal masuk tak? Sebab inventory akhir kan? Masuk tak sini? Masuk kan? Masuk. Inventory akhir. Jadi amount asal di inventory akhir ialah 11,780. Tolak yang dia terlebih tadi tu sebab terlebih tolak 370. Jadi kita dapat 11,410 11,000. Ya. Okay. Sekali lagi kita tengok sini ada efek tak? Tak ada apa-apa kan? Tak ada kena mengena dengan inventory kan? Ada. Sini pun
Tak ada. Okey? Jadi bila awak jawab soalan rekod tak lengkap tu macam tu. Apa yang dia nak je awak masukkan. Kalau awak rasa tak ada kena-mengena, okey jangan masukkan. Sebab tu awak sediakan tapak siap-siap. Okey, yang kelima, yang keenam, simpanan tetap sebanyak 5,000 telah dibuat pada 1 Januari 2020 dengan kadar faedah 3% setahun. Okey, dia belum, maknanya dia punya apa ni? Simpanan tetap dia dah masuk kan? Yang belum masuk ialah dia punya faedah faedah. atas simpanan. Atas simpanan. Okey, simpanan tetap dia dah ada. Okey, kita masukkan je lah simpanan tetap dulu ya. Tetap 5,000. Okey. Cuma dia ada faedah simpanan tetap belum terima. Okay, kenapa dia masuk dalam aset? Kenapa dia masuk dalam aset? Sebab dia tak rekod kan. Sebab ni adalah hasil belum terima kan? Terima. Kalau kita ingat hasil belum terima ialah asbapa hebat. Aset. Jadi dia aset. Okey, jadi macam mana kita nak kira dia? 5,000 iaitu amount simpanan dia. Darab 3%. Darab dengan 3%. Kita darab dengan berapa bulan kan? Berapa bulan? Kita tutup akaun bulan Jun. Kita ambil benda tu daripada Januari kan? Januari. Jadi kita tengok ada 6 bulan. Betul 6 per 12. Kenapa kena per 12? Sebab 3% ni adalah setahun kan? Okey, jadi kita dapat berapa ni? RM75. Okey, boleh? Boleh. Okey, sini ada berapa efek? Tak ada. Tak ada kan? Sini pun tak ada. Okey. Maknanya kita dah boleh pergi pada soalan seterusnya. Puan Nani bercadang untuk membuat pelarasan bagi perkara berikut iaitu susut nilai 10% setahun atas lengkapan. Okey, kita buat susut nilai dulu. Okey, lengkapan dia, alamak minta maaf ni tadi sepatutnya ada ruang lah kan. Saya sediakan ruang dulu. Satu cukup kot. Insert. Okey, ni patutnya masuk sini 8,700. Okey, jadi dia kata susut nilai terkumpul. RM8,700 darab dengan, okey dia kata apa ni? Dia tak cakap apa, jadi kita anggapkan dia garis lurus lah ya. Darab dengan 10%. Ada tak yang lama punya? Okey, betul ke kat sini saya ambil 8,700? Awak setuju ke? Semua orang setuju ke? 8,700. Kalau ikut jawapan 700 ke cikgu? Ni yang mana lah? Kalau ikut jawapan sebenarnya sini bukan 2,500 ni. Aduh. Tapi saya tak setuju dah dengan jawapan dia. Kalau ikut jawapan sini hanya 6,200. Bukan 8,700. Tapi pada saya kalau dia dah masukkan macam ni dia belum kira.
Jadi saya buat berdasarkan yang saya faham lah ya. Sebab ni saya tak setuju dengan jawapan dia. Okay. Yang ni memang 8,700. Tapi yang ni kita ambil 6,200 sebab 2,500 tu dia baru beli pada 30 Jun. Dia baru satu hari. Kan? Jadi tak ada susut nilai lah. Tapi kita kira atas susut nilai yang first ni. Okay, jadi sini kita dapat 620. Kalau ikut skema jawapan ni lain tau. Macam saya cakap tadi, saya tak setuju dengan jawapan dia. Okay. Okay, dah ke? Okay, seterusnya bawah ni pun tak Dah. bawah ni pun tak ada efek ya. Ni tadi 8,700 kan. Okay, seterusnya last kali dia kata peruntukan hutang ragu. Peruntukan hutang ragu dia kata 2% atas akaun belum terima bersih. Jadi kita buat kat sini lah. Perhutang ragu. Iaitu kita tengok 5950 darab dengan Atas akaun 2%. Jadi kita dapat 119 Betul. Ini saya garis kat sini. Jadi Betul. dia dapat 5831. Okay, jadi yang dua bawah tu pun tak ada efek Okay, semua maknanya kita dah masukkan kan? Okay, sekarang ni kita tengok pula pada soalan. Maknanya maklumat tambahan kita dah selesai, kita masukkan yang lain-lain. Kan? Okay, jadi kita masukkan kat sini premis. Saya masukkan yang saya belum masuk lah ya. Premis ialah sebanyak 90,000. Lepas tu deposit kadar bayaran pun aset. Deposit kadar bayaran. RM500. Okey, lepas tu lengkapan tadi dah tunai di bank. Tunai di bank, saya tulis tunai ya, jangan tulis tunai di bank. Sebab akaun akaun tunai di bank sebenarnya tak wujud, jadi aku nak tulis bank. Jangan sesekali tulis tunai di bank, nanti sekarang awak akan hilang markah. Take notes ya. Okay. 7560, simpanan tetap dah, inventory tetap dah, ABT dah, ABB dah, sewa belum terima. Sewa belum terima jadi hebat kan? Berapa hebat? Jadi dia adalah aset. Aset. Sewa belum terima 800. Okey, dan akhir sekali kadar bayaran belum bayar, dia ni aset ke liability? Liability. Babab kan? Hebat dia jadi masuk dalam liability. Okay, jadi kadar bayaran belum bayar iaitu sebanyak 240. Okey. Ini modal akhir. Modal akhir nanti kita ambil daripada jawapan ni lah. Masuk ke sini. Okey, modal awal. Macam mana kita nak cari? Macam mana nak cari berdasarkan soalan? Modal awal. Mak dia. Berdasarkan soalan, macam mana kita nak cari modal awal? Ni yang dekat atas ni. Tambah Ni lah kan? sign tunai. Ini saya lengkapkan. Kita tambahlah semua sebab semua aset kan? Betul? Tak ada liability. Betul. Baru memutuskan mana ada hutang. Okay. Jadi modal awal dia kita tulis kat sini. Kita tunjukkan jalan kira.
Apa nama dia tadi? Okay, amount dia 6,800 tambah 60,000 tambah 3,700 tambah 500 Jadi bila tambah semua dapat total 101,000. Betul tak? Betul ke? Betul. Okay. Alright. Okay, lepas tu benda ni dah tentu ada efek dekat akaun modal. Okay, kalau dalam skema jawapan, sebab saya dah bagi skema jawapan dia semalam kan, sekali dengan Kelantan kan. Okay, saya kurang setuju sebab dia bagi baki bawah-bawah. Sepatutnya, sebab kalau kita tengok pada soalan, dia adalah tahun pertama. Kan, dia tahun pertama. Jadi dia tak boleh letak baki bawah-bawah. Jadi awak kena masuk satu-satu ni sebagai item dia. Saya tak setuju dengan jawapan dia ni. Okay. Kalau misalnya tahun kedua, tak apa dia tak baki bawah-bawah. Tapi sekarang ni ini bukan baki bawah-bawah. Jadi saya masukkan ada 4 item, 4 baris lah. Okay, jadi saya masukkan satu-satu. Bank, iaitu 6,800. Premis 90,000. Lengkapan 3,700 dan akhir sekali deposit kadar bayaran 500. Okey, ni masuk macam ni. Okey. Habis Okey. Jadi bila dah habis kita dah masukkan, pastikan semua kita tak ada tertinggal. Jadi kita dah boleh mula kira. Okey, ni saya kira jumlah aset dia ialah Allah. Memang sampai mana ni? Sini lah kan. Okay, 129,256. Kalau awak tengok dia lain sikit lah berbanding dengan dia punya skema Okay, kemudian liability pula jumlah dia ialah 3,467. Jadi sini kita tolakkan. Okay, jadi kita dapat 125,789. Okay, pindahkan terus ke sini, jangan buang masa. Okay, jadi ni kita tambah dulu. Dapat 127,089. Yang ni kita total, jadi ni kita tolak kan. Dua, 3,589 dia punya untung bersih. Okay. Yang ni pun dia tadi modal tambahan ni je lah. Untung bersih dia kita dapat, kita ambil daripada sini untung bersih. Okey, rugi bersih tak ada. Jadi sekarang ni kita nak cari baki hantar bawah. Okey, seperti biasa tambahkan okey. Jadi ni kalau tengok memang dia yang besar lah
tambahkan, jadi saya ambil ke sini, yang ni padam. Okey, samakan. Okey, jadi hantar bawah dia, awak tolakkan. 125,789. Dia sama dengan inilah modal akhir tadi kan. 125,789. Okey. Ada apa-apa nak tanya? Okey, untuk besok saya nak minta awak buat apa nama dia ni? Soalan part tu dia punya buku tunai runcit dia tu ada tak? Saya bagi tu pada awak. Tengok pada set soalan awak ada tak ni? Soalan ni. Ni. Ada tak ni yang sistem panjar ni? Apa tu? Soalan Kelantan tu juga. Ada tak buku tunai runcit ni saya bagi soalan 4? Sebab saya tak apa, kalau Kelantan tu saya tak ambil semua. Saya pilih-pilih soalan. Tapi ada buku tunai runcit yang saya masukkan. Tapi ni ada tak soalan ni? Dalam set Kelantan tu. Saya bagi tak? Ada? Tak ada. Tak ada? Ada ke tak ada? Putus-putuslah. Tak ada. Tak ada? Allah Akbar. Tak ada. Ha? Tak ada? Tak ada. Tak ada lah mak. Tak ada. Kita cari yang lain lah. Apa lagi? Okay, ni semalam kita dah buat perkongsian. Hari ni kita dah buat rekod tak lengkap. Esok kita nak buat apa? Esok kita buat cari soalan kelab satuan ada tak? Yang saya bagi tu. Tolong cek. Saya tak pergi sekolah lagi ni. Ambil soalan. Cek kan Fabat ada tak? Soalan kelab satuan. Terengganu. Ada? Terengganu. Soalan nombor? Soalan nombor Ha? Apa Fabat? 6. Soalan 6. Putus-putus. Tak dengar. Soalan 6. Soalan 6. Okey. Okey, jadi dalam soalan Terengganu tu ada tak rekod buku tunai runcit? Ataupun persamaan perekanan. Ada tak soalan Terengganu tu? Sekejap. Dia kat sini esok soalan nombor 6. Terengganu. Okey, dekat soalan Terengganu tu ada tak soalan persamaan perakaunan ataupun buku tunai runcit? Sekejap. Saya cari juga ya. Buku tunai runcit. Terengganu. Alright. Sekejap. Terengganu. Ni buku tunai. Ni pembubaran. Aduh kata ni. Tak ada Yang ni? Tak ada. Akaun pengeluaran.
Ada kelab je. Dekat Terengganu. Pun sikit je ni Terengganu dia. Ini je saya bagi kelab persatuan. Buku tunai runcit ada dekat soalan. Soalan apa ni? Pekan. Pekan. Sekejap. Pekan. Soalan nombor Ni Ahmad Pekan ni. Nombor 4. Nombor 4B. Ni Sini tak ada kelab persatuan. Tak ada. Okay lah, boleh lah. Pekan 4B Pekan 4B. Sebab soalan Terengganu tu pun sikit je tu. Okay. Dekat Pulau Pinang pun ada lagi cikgu. Tak apalah, kita buat dua ni. Okay ni, dua soalan sejam kan. Okay, saya nak tanya awak, ini kita nak buat sama-sama ke apa? Sebab Buat sama-sama lah. Buat sama-sama. Okay, kita buat petang boleh? Petang ni. Pukul? Lepas asar. Pukul 5.30 okey. Sampai Boleh pukul je. 7. Maknanya korang jawab, saya akan sediakan form. Saya nak buat meet juga ke? Apa? Ke korang jawab dulu, pukul 5.30 tu kita ni. Bincang. Yang mana korang tak dibuat. Boleh? Boleh je. Okay. Alright. Kita guna link yang sama je lah. Okay. Ni. Okay. Cikgu nak masukkan video dalam YouTube bila? Dia kadang-kadang ambil masa sikit. Saya tunggu dia dah masuk dalam email. Saya rasa dah masa sejam kadang-kadang dah dapat. Okay. Ada masa dia bagi cepat. Kadang-kadang macam saya dah tutup ni, dia terus bagi. Kadang-kadang dia bagi lambat sikit. Semalam saya tunggu-tunggu sampai saya pun dah terlelap dah sekejap. Okay. Esok kelas ada lagi kau? Nak biasa lah. Nak kan? Boleh je. Saya okey je. Okay. Kan nanti kan awak pun tak study kan kalau saya tak paksa macam ni kan. Okay. Terima kasih je. Sama-sama. Terima kasih